Lubnan pada hari ini berdepan krisis ekonomi yang sangat teruk. Bank-bank di Lubnan telah mengetatkan proses pengeluaran wang tunai dan kebanyakan rakyat negara ini berada dalam situasi yang sangat genting. Harga barang melambung tinggi, harga ubat telah naik berlipat kali ganda, barang makanan pula tidak dapat dibeli kerana wang tiada di tangan. Ada yang terpaksa menggadaikan barang kemas demi membeli makanan untuk meneruskan kehidupan. Situasi bertambah kritikal apabila hampir keseluruhan bank menyekat proses pengeluaran wang tunai walaupun wang itu mahu dikeluarkan daripada akaun peribadi. Sekatan yang telah dikuatkuasakan semenjak tahun 2019 telah mengakibatkan kemarahan rakyat hingga menyebabkan berlakunya tunjuk perasaan dan peningkatan aktiviti jenayah. Tunjuk perasaan yang berterusan telah menekan pentadbiran kerajaan hingga memaksa Perdana Menteri Lubnan Saad Hariri melepaskan jawatannya pada 29 Oktober 2019. Kegawatan ekonomi di Lubnan nampaknya belum ada tanda-tanda akan pulih. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan berlakunya keruntuhan ekonomi di Lubnan? Kenapa Lubnan amat sukar untuk bangkit semula dengan pelbagai program pemulihan ekonomi? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana negara yang mempunyai 6 juta orang penduduk itu boleh mengalami masalah ekonomi yang sangat teruk. Teruskan menonton. Kemusnahan besar akibat perang saudara. Dengan mendapat gelaran Switzerland Timur Tengah, Lubnan adalah sebuah negara yang mempunyai struktur ekonomi yang sangat kukuh pada suatu ketika dahulu. Namun perang saudara yang meletus sekitar tahun 1975 hingga 1990 telah mengubah skalanya. Segalanya bermula pada 13 April 1975 apabila kumpulan Khatib Parti menyerang bas yang membawa rakyat Palestin ke kamp pelarian di Tal Az-Zatar, Lubnan. Serangan itu mencetuskan beberapa siri keganasan yang melibatkan antara pihak Khatib Parti dan Lebanese National Movement (LNM) yang bersekutu dengan kumpulan berhaluan kiri Lubnan dan kumpulan pro-Muslim. Sejak itu, pelbagai siri pertempuran, pembunuhan dan keganasan meletus di seluruh Lubnan. Pada Ogos 1982, Bashir Gemayel, pemimpin muda Khatib Parti, telah dipilih menjadi Presiden Lubnan ke-7. Namun, 3 minggu selepas dilantik, ibu pejabat Khatib Parti telah dibom dan beliau terbunuh dalam kejadian tersebut. Tragedi pembunuhan Bashir menyebabkan anggota tentera Kristian melakukan serangan balas. Dianggarkan ratusan hingga ribuan pelarian yang mendiami kamp pelarian di Sabra dan Shatila telah dibunuh. Walaupun terdapat usaha untuk meredakan ketegangan dengan melantik Abang Bashir Gemayel, iaitu Amin Gemayel ke jawatan Presiden pada akhir September 1982, namun usaha itu tetap gagal. Lebih banyak kematian dicatatkan akibat pertempuran yang berlaku antara pihak Kristian dan Muslim. Akibat perang saudara yang berlaku selama 15 tahun, Lubnan telah menyaksikan kemusnahan infrastruktur yang amat dahsyat. Sekolah, bangunan kerajaan, jalan raya dan kemudahan awam telah rosak akibat peperangan. Dianggarkan lebih daripada 100,000 orang telah terkorban dan lebih 1 juta orang hilang tempat tinggal akibat perang. Pengaruh Arab Spring. Tahun 2011 merupakan tahun kebangkitan rakyat di kalangan negara Arab kesan daripada gelombang Arab Spring. Gelombang ini bermula dari satu insiden cubaan bunuh diri yang telah berlaku pada 17 Disember 2010 di Tunisia. Mohamed Bouazizi, seorang penjual buah dan sayur-sayuran berusia 26 tahun, telah membakar dirinya akibat kecewa dengan pemerintahan di negaranya. Akibat kejadian itu, 90% tubuh badan Mohamed Bouazizi terbakar dan pada 4 Januari 2011, beliau meninggal dunia. Susulan kematian Mohamed Bouazizi, berlakunya protes besar-besaran hingga menyebabkan Zine El Abidine bin Ali, Presiden Tunisia yang telah berkuasa semenjak 7 November 1987, terpaksa meletakkan jawatan. Selepas jatuhnya kerajaan Zine El Abidine, semangat masyarakat Arab untuk menuntut lebih banyak perubahan dalam pentadbiran telah membuak-buak. Protes yang bermula di Tunisia telah merebak ke negara-negara Arab yang lain, termasuklah Lubnan. Akibat tekanan yang hebat daripada masyarakat, Saad Hariri yang ketika itu menjadi Perdana Menteri Lubnan terpaksa melepaskan jawatan pada 13 Jun 2011 dan digantikan dengan Najib Mikati. Semenjak peristiwa itu, keadaan politik di Lubnan berada dalam keadaan tidak stabil dan sepanjang tempoh 2011 hingga 2022, jawatan Perdana Menteri telah bertukar ganti sebanyak 5 kali. Masalah kewangan yang serius. Selepas berakhirnya perang saudara pada tahun 1990, Lubnan cuba mengimbangi ekonomi dengan aktiviti pelancongan, bantuan dana asing, pendapatan dari industri kewangan dan sebahagian besar bantuan daripada negara Teluk Arab. Salah satu sumber kewangan Lubnan yang paling konsisten adalah melalui kiriman wang daripada berjuta-juta rakyatnya yang bekerja di luar negara. Walaupun berlakunya krisis kewangan dunia sekitar tahun 2008, rakyat Lubnan yang bekerja di luar negara tetap mengirim pulang wang.
Namun, pengiriman wang mula perlahan pada tahun 2011 apabila berlakunya pertelingkahan antara kelompok agama dalam negara. Pergolakan di sebahagian besar negara-negara Timur Tengah